dapat mengambil masa dari Jabatan Imigresen Malaysia untuk berkongsikan apa antara cabaran terbaru dalam usaha misi mereka untuk memastikan keselamatan dalam negara dan juga sempadan negara kita. Di studio pagi ini yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Haji Abdul Rahman yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Bahagian Kawalan Jabatan Imigresen Malaysia. Terima kasih. Pertama sekali selamat menyambut Hari Imigresen, Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah pasti dengan kita jaga kita berikan penghargaan kepada pejuang-pejuang dan juga petugas barisan hadapan. Pertama sekali kita bercerita tentang sambutan Hari Imigresen untuk tahun ini. Apa yang nak dikongsikan di bawah Jabatan Imigresen? Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak RTM yang telah menjemput saya mewakili Jabatan Imigresen Malaysia dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. So sebenarnya pada setiap tahun pada tanggal 1 hari bulan Disember Jabatan Imigresen Malaysia akan menyambut Hari Imigresen. Sudah tentu dalam kita membuat sambutan Hari Imigresen, kebiasaannya memang kita akan ada pelbagai aktiviti. Misalnya kita ada acara pembarisan, kawalan kehormatan dan juga acara perhimpunan secara besar-besaran. Tetapi kita semua sudah maklum tahun ini 2020 kita berada dalam satu keadaan norma baru. Jadi sambutan yang kita buat pada tahun ini perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan di mana kita tidak boleh membuat perhimpunan yang ramai. Jadi pada 1 hari bulan Disember baru ini apa yang kita buat sambutan Hari Imigresen adalah cukup sederhana di mana kita mengadakan majlis bacaan Yasin, di samping kita mengadakan soft launch terhadap pelancaran plan anti rasuah Jabatan Imigresen Malaysia yang mana jemputannya hanya terhad kepada pengarah-pengarah bahagian di Ibu Pejabat Imigresen Malaysia sahaja. Tetapi dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, kita menggunakan aplikasi Skype di mana kita telah membuat liputan ke seluruh pejabat imigresen Malaysia di seluruh negeri. Malah ia juga dapat diikuti oleh pejabat atasye imigresen Malaysia di seluruh dunia. Jadi ini satu kelainan yang kita buat pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan untuk apa yang akan dibawakan untuk hari ini, isu yang juga sentiasa diberikan pengenalan dan juga kesedaran bagi pihak Jabatan Imigresen, pemerdagangan orang. Dan bagaimana dalam situasi ini yang boleh difahamkan sebab ada dua di sini, penyeludupan migran dan juga pemerdagangan orang. Bagaimana untuk difahamkan kepada masyarakat perbezaan dan bagaimana ia juga walaupun berbeza tetap berkait di antara keduanya? Sebelum saya menyentuh isu pemerdagangan orang dan juga penyelundupan migran, saya ingin tekankan di sini tentang teras utama ataupun fungsi dan peranan Jabatan Imigresen Malaysia. Yang pertama sekali, Jabatan Imigresen Malaysia ini kita mengeluarkan dokumen perjalanan ataupun pasport kepada rakyat Malaysia. Yang keduanya, kita mengawal pintu masuk keluar masuk negara kita. Yang ketiganya, kita mengeluarkan pas dan permit kepada warga asing yang berada di dalam negara kita. Dan yang terakhir, kita menguatkuasakan Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan juga Peraturan Imigresen 1963. Di samping kita melaksanakan fungsi trust tersebut, kita juga menguatkuasakan Akta Anti Penyelundupan orang dan anti pemerdagangan, minta maaf, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 ataupun ringkasnya ATIPSUM tahun 2007. Jadi dalam kita bercakap tentang soal pemerdagangan orang ini, kita harus lihat kepada takrifan ataupun definisi pemerdagangan orang itu yang mana kita melihat di dalam Seksyen 2 Akta ATIPSUM ini menyatakan bahawa sesuatu pemerdagangan orang ini berlaku apabila adanya unsur pemolehan ataupun pengekal perkhidmatan yang melibatkan eksploitasi. Jadi perkataan yang penting di sini adalah eksploitasi. Jadi kalau sekiranya ianya melibatkan unsur-unsur paksaan, unsur-unsur ugutan seperti buruh paksa ataupun yang melibatkan aktiviti seksual dan bentuk paksaan dan sebagainya, ini kita boleh istilahkan sebagai aktiviti pemerdagangan orang.
Berbeza dengan penyelundupan migran, ini melibatkan antara dua pihak. Ya, pihak yang membawa mereka masuk ke dalam negara kita dan pihak yang ingin masuk. Ini melibatkan dua perkara yang berbeza lah. Di mana pemerdagangan orang lebih kepada penekanan kepada eksploitasi paksaan, ugutan ke atas mangsa tersebut. Okey. Sudah pasti dalam hal ini akta tersebut menangani beberapa isu-isu yang penting adalah penyeludupan pelarian, isu-isu tentang bagaimana isu-isu pemerdagangan orang dari segi isu pelacuran dan juga perhambaan. Dan ini banyak ditekankan supaya kita memberi satu pemahaman yang lebih jelas tentang ada beberapa pihak yang mengambil kepentingan atas isu-isu ini. Jadi dalam hal ini bagaimana Jabatan Imigresen meletakkan satu kerangka yang kukuh dalam menjaga persepadanan negara di samping menjaga di peringkat dalam negara untuk memastikan kegiatan itu dapat dibantras di peringkat akar umbi. Okey, kalau kita lihat dalam melaksanakan atau menguatkuasakan undang-undang ni, sudah tentu kita harus bekerjasama dengan pelbagai agensi-agensi kerajaan. Misalnya pihak polis di Raja Malaysia, pihak Angkatan Tentera dan sebagainya. Sebab itu kalau dari segi sempadan misalnya, pada hari ini kita ada Ops Banting yang melibatkan bukan saja pihak ATM, PDRM, Angkatan Marine dan juga Immigration juga terlibat dalam Ops Banting tersebut. Jadi perkongsian maklumat ini penting dalam usaha kita untuk menjaga sempadan negara kita. Dan dalam konteks dalam negara, Immigration sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk menjaga pintu masuk negara. Ya, kita menjaga pintu-pintu masuk yang diwartakan. Jadi urusan keluar masuk di lapangan terbang, sama ada di darat, di lapangan terbang, sama ada pintu masuk darat ataupun laut adalah tanggungjawab Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi kerjasama strategik begini adalah penting sebab kita harus memastikan bahawa keselamatan dan kedaulatan negara kita terjamin. Dan dalam situasi sekarang, sejak Ops Banting ditubuhkan, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh pihak Jabatan Imigresen sendiri dalam menangani isu pemerdagangan orang ini? Okey, kita kalau di Kementerian Dalam Negeri kita ada MAPU, Majlis Anti Pemerdagangan Orang. Jadi MAPU ini telah merangka Pelan Tindakan Nasional untuk tempoh 5 tahun. Jadi kerangkanya sudah tentu ada perkara-perkara, ada strategi-strategi dan tindakan yang akan diambil oleh pihak KDN, pihak PDRM dan Jabatan Imigresen Malaysia sendiri untuk menangani isu-isu pemerdagangan orang ini. Dalam konteks ini saya percaya sudah tentu kerjasama daripada masyarakat untuk menyalurkan maklumat kepada jabatan sama ada daripada masyarakat ataupun pihak kedutaan yang menyampaikan maklumat kepada kita kalau sekiranya berlaku sesuatu aktiviti pemerdagangan manusia ini. Jadi apabila kita dapat maklumat tersebut sudah tentu pertama sekali kita akan menjalankan risikan untuk menentukan sama ada dakwaan ataupun aduan yang diberikan kepada kita itu adalah benar, adalah betul-betul berlaku. Selepas risikan dijalankan, maka kita akan menjalankan operasi menyelamat, di mana kita akan membuat serbuan di lokasi yang telah dikenal pasti. Apabila kita mendapati adanya mangsa di situ, kita akan menyelamatkan mereka dan kita akan membuat perintah perlindungan interim di mana mangsa-mangsa ini akan ditempatkan di rumah-rumah perlindungan. Kita ada rumah perlindungan di beberapa rumah perlindungan di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Jadi mereka ditempatkan di situ selama 21 hari. Dalam tempoh 21 hari ini kita akan menjalankan siasatan untuk menentukan sama ada wujud ataupun tidak unsur pemerdagangan orang ini. Jadi kalau selepas tempoh 21 hari, kita seterusnya akan membawa kepada magistrate untuk mendapatkan perintah perlindungan di mana mereka ini ditempatkan di rumah perlindungan untuk tempoh 3 bulan. Dan dalam masa 3 bulan ini kita akan menjalankan siasatan dan juga mengambil statement daripada mereka untuk tujuan pendakwaan kepada pihak yang telah mengambil kesempatan kepada masa tadi. Ya, Datuk, struktur persepadanan negara yang secara geografinya itu amat luas, bukan saja di peringkat udara, darat dan juga lautan. Dan sudah pasti ketiga-tiga elemen pintu masuk negara ini membuka ruang dan juga peluang kepada unsur-unsur pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran. Jadi di
ketiga-tiga elemen udara, darat dan juga laut ini, bagaimana pihak Jabatan Imigresen mempergiatkan operasi khususnya di bawah Jabatan Imigresen untuk memastikan supaya tidak ada laluan-laluan yang boleh diloloskan oleh mereka yang ingin masuk ke dalam negara. Okey. Dari segi kawalan pintu masuk negara, dari segi Jabatan Imigresen, kalau ikut Akta Imigresen 1959-63, kita menjaga pintu masuk yang diwartakan. Bermakna di ICQ, di lapangan terbang, ada pintu-pintu masuk yang lain. Manakala urusan persempadanan Malaysia ianya diawasi oleh pihak ATM. Kita ada Angkatan Tentera yang menjaga keselamatan sempadan di samping Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya. Namun kolaborasi ataupun kerjasama itu tetap utuh antara jabatan kita dengan pihak-pihak penguatkuasa yang lain. Jadi misalnya kalau di lapangan terbang isunya misalnya di KLIA, BSI, KSAB, antara pintu masuk utama negara yang cukup sibuk. Jadi kita harus memastikan bahawa pegawai-pegawai yang imigresen dan yang ditempatkan di sana melaksanakan tugas dengan penuh integriti. Jadi kita harus ingat bahawa kejayaan kita untuk memastikan keselamatan negara terletak pada diri kita sendiri, kepada pegawai agensi-agensi penguatkuasa untuk memastikan bahawa sempadan negara tidak dibolosi. Misalnya kalau di kawasan perairan, sudah tentu agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, kita ada TLDM, kita ada Marine Police dan sebagainya yang akan mengawasi sempadan laut kita yang begitu luas misalnya. Datuk, dalam situasi sekarang bila mana kita frontliner kita bertugas tak kira masa dan memberikan risiko kepada keadaan diri sendiri, bagaimana pula dalam situasi keselamatan pegawai dan anggota imigresen sendiri? Kalau kita lihat pada masa kini dari segi COVID-19 sekarang ini, memang JIM ataupun Jabatan Imigresen Malaysia merupakan salah satu frontliner. Kita berada di barisan hadapan, kita berada di pintu masuk, mana kita orang pertama yang akan bertemu dengan pelawat-pelawat ataupun siapa sahaja yang akan masuk ke dalam negara kita. Sebelum di kuarantin dah jumpa JIM dulu. Dah jumpa JIM dulu. Jadi sebab itu kalau kita lihat di lapangan terbang sekarang ini, apabila seorang pelawat itu sampai ataupun siapa yang sampai di airport, maka first kali dia akan melalui ujian COVID saringan, COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia kena buat ujian itu dulu. Dan selepas ujian itu dibuat dan didapati bahawa keputusannya adalah negatif, barulah dibawa ke kaunter imigresen untuk pemeriksaan. Dan kita pastikan pegawai kita yang bertugas di pintu masuk itu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Misalnya menggunakan face mask, face shield dan sebagainya. Jadi memang kita faham bahawa COVID-19 ini sesuatu yang kita tidak nampak. Tetapi saya percaya pegawai-pegawai Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa bersedia di barisan hadapan untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik kepada petugas. Demikian juga kalau kita lihat pada hari ini dari segi COVID-19, kita bukan saja berhadapan di pintu-pintu masuk, tetapi di depo-depo tahanan imigresen juga berlaku kes-kes COVID-19 di kalangan parti pekerja asing tanpa izin yang ditempatkan di depo, yang mana apabila mereka ini didapati positif COVID-19, maka pihak KKM akan mengambil mereka untuk dikuarantin di hospital yang telah ditetapkan. Manakala bagi mereka yang menjalani ujian saringan COVID-19 tetapi keputusan negatif, kita akan kuarantinkan di depo di blok-blok khas yang kita tempatkan. Dan sudah tentu pegawai kita yang mengawasi depo ini dibekalkan dengan PPE untuk menjaga keselamatan diri mereka supaya mereka juga tidak dijangkiti oleh COVID-19 tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan. Datuk, berbalik kepada isu jenayah pemerdakan orang ini, dalam isu imigresen ini banyak didampingi dengan isu-isu pendokumentasian bagi imigresen. Dan sudah pasti isu-isu tentang pemalsuan dokumen imigresen juga banyak ditangani dengan tegas oleh Jabatan Imigresen. Kita menggunakan ketika ini adalah sistem biometrik untuk memudahkan pengesanan maklumat diri dan juga keluar masuk dalam negara oleh pendatang asing. Jadi bagaimana dalam hal ini sistem-sistem yang diperbaharui dari semasa ke semasa dapat melakukan, pertama, pengawalan sempadan dan imigresen yang baik dan juga pengesanan rekod keluar masuk pendatang ataupun bukan warga negara yang lebih baik. Okey, dalam konteks pintu masuk, apabila seorang pelawat ataupun pekerja asing sampai di pintu sempadan kita,
apa yang kita buat di samping kita menyemak dokumen mereka, pasport dan sebagainya, kita pastikan bahawa mereka mengambil biometrik. Kita ada sistem biometrik yang mana bila kita mengambil biometrik mereka ini, ianya akan disimpan di dalam database Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi kalau sekiranya kita membuat operasi, membuat aktiviti penguatkuasaan, maka kita ada peralatan untuk menyemak sama ada mereka ini telah pun diambil biometrik ataupun tidak. Jadi bila kita ambil biometrik dan kita boleh tallykan dengan pasport mereka, jadi kita tahu sama ada mereka ini adalah parti ataupun mereka yang mempunyai dokumen yang sah. Kalau sekiranya mereka mempunyai katalah pelekat pas lawatan kerja sementara yang palsu. Jadi dengan adanya biometrik ini kita boleh kesan bahawa stiker yang dikeluarkan ini tidak mempunyai biometrik. Tidak dapat matching dengan maklumat yang ada dalam sistem kita. Jadi ini yang kita dapat kesan mereka. Malah kalau bagi mereka yang kita tangkap dan kita letakkan di pos tahanan ini, kita juga akan mengambil biometrik mereka dan apabila pengusiran dilakukan, kita akan memastikan bahawa biometrik mereka diambil dan mereka akan dimasuk di dalam senarai hitam jabatan. Jadi bila kita masuk dalam sistem senarai hitam jabatan, kalau sekiranya dia cuba masuk lain kali, walaupun menggunakan pasport palsu, kita akan dapat kesan melalui data biometrik mereka ini. Bagaimana pesalah laku ini didenda kalau mengikut kesalahan yang mereka lakukan? Okey, dia kalau dalam imigresen ni ada pelbagai kesalahan. Antaranya kalau kita lihat di bawah Akta Imigresen 1959-63 di bawah Seksyen 61C, ini merujuk kepada mereka yang tidak mempunyai dokumen. Mereka tidak ada dokumen, jadi mereka masuk ke dalam negara kita biasanya melalui saya katakan tadi lorong-lorong tikus. Ada juga kesalahan imigresen yang mereka lakukan di mana mereka ini masuk secara sah tetapi mereka menyalahgunakan pas lawatan sosial mereka ataupun pas kerja mereka. Ini kesalahan di bawah Seksyen 15.1C, mana dia menyalahgunakan pas. Misalnya kalaulah pas lawatan kerja sementara mereka ini untuk sektor pembinaan misalnya, tetapi dia bekerja di sektor pertanian. Ini merupakan satu kesalahan. Jadi kita boleh ambil tindakan kepada mereka ni di bawah Akta Imigresen 1959-63. Maka hukuman yang boleh dikenakan boleh mencecah hingga RM10,000 denda dan juga hukuman penjara. Jadi kedua-dua ni akan ditentukan oleh mahkamah berdasarkan kepada kesalahan yang dibuat oleh parti tersebut. Malah majikan juga boleh dikenakan tindakan kalau melindungi parti misalnya, mereka menggunakan khidmat parti tetapi tidak membayar levy atau mengambil pas kerja yang sah, maka mereka juga boleh dikena tindakan. Kalau saya ingin petik di sini, kalau berdasarkan statistik operasi yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia bermula 1 Januari 2020 sehinggalah 1 hari bulan Disember 2020, kita telah melaksanakan 6,403 operasi. Dan hasil daripada operasi itu, kita telah menahan sejumlah 377 majikan yang tidak bertanggungjawab tadi, dan juga kita telah menangkap ataupun menahan 34,941 parti. Jadi bermakna tindakan bukan sahaja kita ambil kepada parti tetapi juga kita ambil kepada majikan yang tidak bertanggungjawab, yang telah melindungi parti tersebut di dalam premis ataupun di dalam rumah ataupun bangunan ataupun kilang mereka. Datuk, baru-baru ini juga telah pun diberitakan ataupun dikabarkan di Dada Akhbar tentang beberapa isu tangkapan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tentang isu-isu pemalsuan cap bagi persempadan dan juga dokumen sempadan, dan ini memberikan kesan ataupun terpalit kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Dalam hal ini, apakah respon Datuk dan komen Datuk terhadap isu-isu integriti yang mendasari Jabatan Imigresen Malaysia? Betul, kita sebagai agensi penguatkuasa undang-undang, bagi saya kita perlukan pegawai yang mempunyai integriti yang tinggi. Tetapi malangnya dalam pejawatan Jabatan Imigresen Malaysia kita ada lebih daripada 14,890 pejawatan dan pengisian hampir mencecah 14,000. Maka ada segelintir mereka yang terbabit dengan isu penyalahgunaan kuasa, isu rasuah, isu yang tidak berintegriti ini. Namun bagi kita, pihak pengurusan tertinggi Jabatan Imigresen Malaysia, saya ingin tegaskan di sini bahawa kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai yang terlibat dengan salah
salah guna kuasa ataupun terlibat dalam unsur rasuah. Dan sebab itu kita sentiasa bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, untuk berkongsi maklumat, maklumat intelijen, maklumat dalaman jabatan, supaya mereka yang telah melakukan kesalahan ini, yang terbabit dengan unsur-unsur salah guna kuasa dan sebagainya ini, diambil tindakan berlandaskan kepada lunas undang-undang. Jadi dalam kes yang berlaku baru-baru ini, tangkapan kita serahkan kepada pihak SPRM untuk menjalankan siasatan, dan sekiranya pegawai ini didapati bersalah, mereka perlu dihadapkan ke mahkamah dan mereka perlu menghadapi keputusan mahkamah, sama ada dipenjarakan ataupun dikena apa-apa hukuman yang setimpal. Maka sudah tentu mana-mana pegawai yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah sekiranya mereka bersalah, dari segi jabatan kita akan mengambil tindakan di bawah peraturan-peraturan tata tertib kelakuan dan tertib 1993, yang mana mereka ini boleh dikenakan tindakan sehingga tindakan buang kerja. Jadi kita tidak akan memberi peluang ataupun berkompromi dengan isu-isu integriti dan salah guna kuasa ini. Datuk, bila dibandingkan antara pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran ini, faktor kesanggupan itu lebih banyak kepada penyeludupan migran. Dan kalau dibincangkan dengan Op Benteng sebelum ini juga, mereka sudah ada taktik yang baru, menyurut belakang kapal besar, dan mereka sentiasa menuka-nuka jalan. Apa lagi yang dilakukan oleh pihak immigration untuk memastikan pihak penguatkuasa sentiasa 2 langkah ke hadapan berbanding mereka yang terlibat dalam kesalahan ini? Okey, kalau kita tengok 2 isu di sini. Satu, pemerdagangan orang. Yang saya katakan tadi, ada unsur eksploitasi. Makna dari si mendera, mungkin gaji tidak dibayar, dikurung dalam satu tempat. Manakala smuggling of people ni merujuk kepada mereka 2 pihak tadi, yang membawa masuk dan yang ingin dibawa masuk. Kerjasama ke persetujuan bersama dia masuk di sini. Sudah tentu macam Puan katakan tadi, kita mesti ada strategi. Dan satu strategi, saya rasa tindakan kerajaan melaksanakan Ops Benteng ini merupakan satu kejayaan untuk kita memastikan bahawa keselamatan negara di pintu masuk, sama ada di laut, di darat sebagainya, dijaga dengan sebegitu baik. Dan di samping itu, kita juga dari segi data, maklumat pekerja-pekerja asing yang ada di dalam negara kita ini harus kita simpan sebaik mungkin. Kita ambil biometrik mereka, kita simpan data mereka, jadi kita tahu di mana mereka berada, dan kita tahu sama ada mereka ini pasnya masih valid ataupun tidak. Sebab pada hari ini kita ada lebih daripada 1.6 juta pekerja asing di dalam negara kita. Jadi satu jumlah yang ramai. Jadi kita nak mengawal pekerja asing ini. Dan satu lagi dari segi persepsi masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ni, persepsi masyarakat apabila dipandang saja warga asing, persepsinya adalah parti. Tetapi harus diingat, daripada operasi yang kita jalankan, bila kita laksanakan operasi, sebahagian besarnya mempunyai pas lawatan kerja sementara, PLKS. Jadi misalnya kalau ratio, kalau saya boleh katakan di sini, kalau kita buat operasi, dalam 4 yang kita periksa hanya seorang parti. Jadi 3 lagi mempunyai permit. Tetapi mungkin perception kita nampak saja warga asing, kita mengatakan mereka ini parti. Jadi ini satu persepsi yang kita perlu ubah supaya masyarakat faham perkara tersebut. Dan kita dari segi parti ini memang kita tegas melaksanakan tugas kita, dan kita akan membuat operasi secara berterusan walaupun hakikatnya hari ini kita berhadapan dengan isu COVID-19. Isu-isu penguatkuasaan ini kita teruskan. Kita tidak berhenti pada ketika ini. Bukan saja untuk membantras mereka yang dikatakan sebagai parti ini ataupun mereka dikatakan sebagai migran, tetapi juga untuk membantras ketua-ketua sindiket yang memonopoli sistem perniagaan perdagangan orang ini. Jadi banyak tangkapan dilakukan, cuma persoalan yang diterbitkan adalah adakah kita sudah percaya menangkap kepala kepada ketua sindiket ataupun ketua kepada sindiket-sindiket yang banyak dijalankan selama ini, Datuk? Okey, yang ini kita memang tindakan memang kita ambil, macam saya katakan majikan yang mana telah
melalui parti ini kita ambil tindakan. Memang ketua-ketua sindiket ini memang saya rasa bukan saja Jabatan Imigresen Malaysia tetapi pihak PDRM sentiasa bekerjasama dengan kita untuk memastikan bahawa ketua-ketua sindiket ini dapat ditangkap dan diambil tindakan berdasarkan undang-undang yang ada dalam negara kita. Ya. Okey. Dan saranan juga Datuk kepada semua warga imigresen dalam rutin seharian tugas mereka, apa juga cabaran sekalipun. Bagaimana untuk kekal sentiasa moral yang tinggi dan juga mengekalkan integriti tersebut? Jadi kita di Jabatan Imigresen Malaysia ini kita ada bahagian integriti. Yang mana bahagian ini memainkan peranan untuk sentiasa menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pegawai. Malah bahagian ini kita lantik pegawai daripada SPRM sendiri sebagai pengarah bahagian untuk memastikan bahawa usaha-usaha pencegahan rasuah ini terus dapat dibendung di dalam Jabatan Imigresen Malaysia. Juga Datuk, bersempena dengan sambutan Hari Imigresen, ucapan Datuk kepada para petugas dan juga anggota-anggota Jabatan Imigresen. Okey, jadi saya ambil kesempatan di sinilah sempena dengan Hari Imigresen tahun 2020 untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Imigresen kepada seluruh warga Jabatan Imigresen Malaysia dan kita menghargai peranan yang dimainkan oleh warga Jabatan Imigresen ini walaupun dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 mereka terus tabah, terus cekal menjaga keamanan negara dan memastikan bahawa penguatkuasaan undang-undang dapat ditegakkan. Jadi tahniah sekali lagi kepada semua pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Kami juga sebenarnya ada kejutan untuk pihak Jabatan Imigresen. Kita sediakan kita nak menjemput yang berbahagia Datuk untuk sama-sama memotong kek ulang tahun Jabatan Imigresen dan untuk itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mengikuti Selamat Pagi Malaysia. Silakan Datuk sejak awal pagi tadi di saluran berita RTM My Preview. Terima kasihlah. 1, 2, 3. Wakil pihak penghormatan yang besar kepada Jabatan Imigresen Malaysia sebagai frontliner. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup Terima kasih Datuk. Silakan Datuk. Alhamdulillah, selamat Hari Imigresen bagi tahun 2020 Datuk. dan juga tahniah juga selamat berjaya diucapkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia dalam mendepani cabaran semasa. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Dan untuk